Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun 2020 yang akan bermula tak lama lagi, iaitu 22 Februari nanti. Dan tak lupa juga salam perkhabaran daripada cikgu kepada rakan-rakan guru sejarah, para ibu bapa yang berada di luar sana. Di sini, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu, iaitu Cikgu Muhammad Razali bin Cik Hamid, Guru Cemerlang Sejarah, SMK Kampung Cengal, Ketereh, Kelantan. Baiklah, seterusnya, cikgu akan fokuskan kepada Sejarah A+ SPM 2020 untuk hari ini. Panduan menjawab soalan objektif kertas 1 dan kodnya ialah 1249/1. Peruntukan masa hanyalah 1 jam jika dibandingkan dengan kertas 2 serta kertas 3, dan kertas 1 memainkan peranan yang besar untuk mendapat A+ ataupun cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okey, seterusnya, objektif pembelajaran kita ataupun panduan menjawab soalan pada hari ini ialah, yang pertama, diharapkan pelajar-pelajar yang berada di luar sana cuba memahami cara-cara memahami soalan objektif kertas 1, dan yang kedua, menganalisis jawapan yang tepat. Bagaimana kita hendak memilih jawapan yang tepat dalam soalan objektif. Dan yang ketiga, cikgu harapkan selepas ini anda dapat mengetahui cara mencari pasangan antara kata kunci soalan dengan jawapan yang betul. Ini merupakan 3 objektif diharapkan pelajar akan capai selepas ini, insya-Allah. Okey, baiklah. Kalau dilihat dalam kertas 1, soalan 40 soalan kesemuanya, dan wajaran markahnya ialah 30 markah. Di sini, cikgu cadangkan untuk menjawab soalan objektif, target kita untuk mencapai grade A ataupun A+, perlu anda mencapai atau betul melebihi 35 soalan. Jadi, anda kena betul 35 soalan daripada 40 soalan yang dikemukakan. Dalam 40 soalan kertas 1, ada pelbagai aras. Ada soalan yang mudah, ada soalan yang sukar, ada soalan yang sederhana, mudah. Okey, baiklah, seterusnya, kelemahan calon. Di sini cikgu akan kongsikan beberapa kelemahan calon yang cikgu dapati sebelum ini. Antaranya ialah calon tidak memahami soalan dan sukar memilih jawapan yang betul. Di sini, calon tidak cuba memahami. Dan apabila calon tidak memahami dan calon ataupun pelajar terus meneka jawapan yang betul, sedangkan jawapan tersebut salah. Dan yang berikutnya ialah salah menjawab soalan yang mudah. Sedangkan soalan yang diberi dalam soalan peperiksaan SPM kertas 1 sebenarnya mudah, tetapi anda tidak menjawab dengan betul. Ini merupakan satu kerugian yang besar kepada bakal calon SPM tahun 2020. Seterusnya, yang ketiga, pelajar-pelajar dan bakal calon SPM tidak memahami istilah dalam soalan. Bagaimana kita nak menguasai istilah? Antara istilah-istilah yang terdapat dalam buku teks, kita perlu membaca dan perlu mencari perkataan yang sukar yang tidak difahami. Kemudian anda mencari maksud istilah tersebut. Kerana tanpa anda memahami istilah dalam soalan sejarah yang menyebabkan sukar anda memilih jawapan. Mengapa sukar memilih jawapan? Disebabkan anda tidak memahami kosakata yang terdapat dalam soalan tersebut. Seterusnya, aras kesukaran soalan objektif. Tadi cikgu dah beritahu, soalan kertas 1, objektif 1249/1. Aras kesukaran soalannya ialah 532. Apa maksud 532? Maksud 532 ialah 50% ialah soalan pengetahuan aras mudah. Dan seterusnya ialah 30% ialah 12 soalan ialah
aras sederhana. Dan yang seterusnya ialah 20%. 20% ialah soalan aplikasi. Kebat merupakan soalan sukar. Secara keseluruhannya, daripada 40 soalan yang dikemukakan dalam kertas 1, 20 soalan yang mudah. Jadi, cikgu sarankan, cikgu cadangkan kepada pelajar-pelajar di luar sana supaya menjawab soalan yang mudah terlebih dahulu sebelum pergi kepada soalan yang sukar. Sekiranya anda bermula soalan 1 sukar, pergi kepada soalan yang kedua. Bila soalan yang kedua sukar, pergi kepada soalan yang ketiga. Diharap pelajar-pelajar memilih soalan yang mudah terlebih dahulu kerana daripada keseluruhan 40 soalan yang dikemukakan dalam kertas 1, 20 mesti ada yang mudah dan 8 yang sukar, 12 yang sederhana sukar. Ini merupakan arah kesukaran soalan 532. Okey, baiklah, seterusnya. Perancangan masa. Yang ni yang cikgu cadangkan kepada pelajar-pelajar semua. Yang pertama, 40 minit menjawab soalan. Kerana masa yang diperuntukkan untuk kertas 1 ialah 1 jam. 1 jam ini bermakna 60 minit. Dan 10 minit yang kedua ialah 10 minit yang seterusnya ialah anda menyemak. Menyemak sama ada anda betul ataupun salah. Jawapan tadi semak kali yang pertama. 10 minit yang terakhir ialah menganalisis jawapan tersebut. Menganalisis jawapan tersebut berdasar kepada nombor 1 sampai nombor 40. Melihat kepada keseimbangan jawapan. Melihat kepada keseimbangan jawapan. Cikgu ulang sekali lagi. Bagaimana perancangan masa pelajar-pelajar semua? Okey, 40 minit yang pertama menjawab. Menjawab, pilih soalan mudah terlebih dahulu. Apabila sudah menjawab kesemuanya, barulah jawab soalan yang sukar. Apabila sudah menjawab 40 soalan kesemuanya, di kertas soalan tanpa memindahkan lagi jawapan tersebut di kertas OMR atau kertas objektif, 10 minit yang pertama menyemak. Dan 10 minit yang terakhir daripada 1 jam tadi, 10 minit terakhir cuba analisis jawapan ABCD tadi. Pastikan jawapan ABCD tadi mencapai keseimbangan dalam 40 soalan objektif yang anda siapkan tadi. Okey, seterusnya. Ini merupakan contoh kata tugas dalam soalan sejarah kertas 1. Okey, berdasar kepada soalan sejarah SPM yang lepas. Cikgu sudah analisis dan cikgu gambarkan kepada bakal-bakal calon atau pelajar-pelajar di luar sana. Cuba lihat yang pertama. Yang pertama ialah apakah? Apakah merupakan antara kata tugas yang paling banyak dalam soalan sejarah kertas 1. Yang kedua ialah mengapakah? Ada tapi kedua yang terbanyak. Yang ketiga bagaimanakah? Ada tapi sedikit. Manakah? Jarang. Siapakah? Tiada. Bilakah? Tiada. Ini merupakan kata tugas dalam soalan sejarah. Tapi kebanyakannya apa, mengapa, bagaimana. Tapi konteks yang nak tanya bergantung kepada soalan yang nak ditanya oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ini merupakan contoh kata tugas dalam soalan masa kini. Okey, baiklah. Seterusnya. Kajian suatu peristiwa. Untuk mengulang kaji kertas 1 atau objektif, cikgu bawa satu akronim yang cukup mudah. Diharap pelajar-pelajar di luar sana boleh mencatat apa yang cikgu utarakan sebagai satu idea baru, sebagai satu perkongsian di lebih kurang antara saat-saat akhir untuk anda menempuh peperiksaan. Antaranya ialah akronimnya ialah bumper. Bumper. Okey, perkataan B ialah bagaimana. Ini nak kaji dalam buku teks. Dan nak kaji daripada kajian buku teks, nak fokus kepada soalan sebagai latihan. B bagaimana? A ialah apakah? Dan M ialah mengapakah? PE ialah peristiwa. Ini merupakan kata tugas yang kerap ditanya untuk soalan tingkatan 4 dan soalan-soalan tingkatan 5. Saya ulang sekali lagi. Bumper. Bagaimana, apa, mengapa terhadap peristiwa. Ini kajian buku teks.
Semasa kita nak menjawab kata satu, perlu kita menggaris terlebih dahulu perkataan BAM. Sekiranya kita jumpa bagaimana, kita highlight ataupun garis terlebih dahulu sebelum kita mencari kata kunci dalam soalan tersebut. Okey, baiklah, seterusnya. Akroni yang kedua, cikgu nak bawa pemikiran anda dan anak-anak di luar sana yang bakal menduduki peperiksaan nanti, okey, cuba buat catatan. Akroni yang kedua ialah total. Apa itu total? TO merupakan tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah. TA ialah tahun berlaku. Dengan kata lain, kalau kata tanya ialah bilakah? Bilakah tahun berlaku? Yang TO tadi, tokoh terlibat ialah siapa yang terlibat. Dan L ialah lokasi peristiwa. Ini perlu mengetahui tentang lokasi peristiwa dan watak yang terlibat serta bila peristiwa tersebut berlaku. Ini merupakan satu kajian peristiwa, kombinasi antara bumper dengan total untuk ulang kaji buku teks, dan dalam soalan selepas ini anda akan berjumpa dengan bumper campur dengan total. Baiklah, kita seterusnya cikgu ingin paparkan kepada panduan menjawab objektif. Yang pertama sekali, pelajar baca untuk fahami soalan. Apabila kita dapat soalan di Dewan Peperiksaan, kita buka soalan, kita baca. Sebelum kita menjawab, kita baca nombor satu. Cuba kita gariskan apa yang cikgu beritahukan tadi. Baca dan faham, itu yang pertama. Okey, boleh? Dan yang kedua, baca yang kedua ialah untuk mendapatkan jawapan. Bila kita sudah faham, kita cuba lihat jawapan A, B, C, D. Mana jawapan yang cenderung kepada soalan tersebut. Dan baca yang ketiga ialah mengesahkan jawapan. Jadi ada 3 step. Adakah kita perlu baca kuat di Dewan Peperiksaan? Tidak perlu. Cuma kita perlu baca secara senyap. Tapi kena ikut step ini. Tanpa anda mengikut step ini, anda akan salah memilih jawapan yang tepat sebenarnya. Dan yang berikutnya, jawab soalan yang mudah terlebih dahulu, kemudian diikuti soalan yang sukar. Jangan termenung. Jangan buang masa untuk satu soalan. Apabila anda suka menjawab soalan yang pertama, terus pergi kepada soalan-soalan yang berikutnya. Jangan buang masa di Dewan Peperiksaan. Jangan gunakan masa yang terlalu panjang, sekali lagi, bagi sesuatu soalan. Jangkaan masa 1 minit 20 saat untuk setiap soalan. Ataupun paling cepat ialah 1 minit bagi satu soalan. Okey, seterusnya. Menjawab item aneka pilihan. Jadi dalam soalan kertas 1, 1249 palang 1, aneka pilihan, dia ada 2. Satu aneka pilihan dan satu lagi ialah aneka pilihan 2 pelengkap. Iaitu yang ada Roman 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4. Okey, yang pertama. Memahami keterangan item. Apa itu item? Pelajar? Item ialah soalan. Dan yang kedua, memahami arahan soalan. Yang ketiga, mengesan pilihan jawapan yang betul. Kadang-kadang ramai pelajar yang menjawab salah. Dia kata jawapan yang betul, sedangkan dia tidak menganalisis. Dia tidak memilih jawapan yang tepat. Ini menyebabkan dia salah. Pelajar salah, ini menunjukkan satu sikap yang cuai. Kerana objektif, kita perlu teliti dan berhati-hati. Kerana antara jawapan A, B, C, D, jawapannya hampir sama. Sekali tengok, sekali baca, semua jawapan yang betul. Sekali tengok, sekali baca, semua jawapan yang salah. Jadi yang berikutnya, membuat pengasingan jawapan. Jadi daripada 4 jawapan A, B, C, D, pilih satu yang tepat, yang paling tepat saja. Okey, seterusnya. Menjawab item aneka pilihan. Tadi cikgu dah beritahu keterangan item, memahami arahan, mengesan pilihan. Cuma mengesan pilihan jawapan, pastikan kita pilih yang salah terlebih dahulu. Sekarang ni kita dalam proses menolak. Menolak jawapan yang salah terlebih dahulu. Yang akhir sekali lah, baru kita memilih jawapan yang tepat ataupun yang betul. Jangan apabila kita baca soalan, bila kita baca jawapan, terus meletakkan jawapan yang betul.
Itu salah dari segi teknik dan strategi. Cuma kita lihat, maknanya jawapan yang salah mestilah tidak kena-mengena dan tidak mengikut kehendak soalan. Ataupun tidak ada berkait antara pasangan kata kunci dengan jawapan yang betul. Setiap jawapan, setiap kosakata memberi makna yang tersendiri. Jadi, anda sebagai calon SPM tahun 2020 perlu berhati-hati semasa menjawab objektif kerana jawapan yang hampir sama setiap perkataan memberi maksud yang berbeza. Diharap semua pelajar di luar sana memberi perhatian. Okey, seterusnya pelajar. Antara nisbah. Nisbah. Soalan tadi cikgu dah beritahu. Maknanya soalan 20 mudah, 12 sederhana dan 8 yang sukar. Ini dalam konteks arah kesukaran 532, 50%, 30% dan 20%. Ini gambaran secara kasar kepada anda di luar sana. Okey, baiklah, seterusnya. Nisbah jawapan kalau dilihat bertahun-tahun, kalau dilihat 10 tahun yang kebelakangan. Di sini jangan ambil satu ketetapan. Itu menjadi satu kesalahan. Jangan ambil antara 8 ni tetap paling sedikit. 12 tepat yang paling banyak. Sebenarnya tidak. Jawapan yang paling sedikit ialah 8 dan paling banyak 12. Ini merupakan analisis cikgu dalam soalan 10 tahun objektif kebelakangan ini. Yang ni merupakan teknik menjawab. Okey, satu, semasa anda menjawab soalan satu, sekiranya jawapan yang anda pilih yakin betul, anda perlu tandakan right di nombor soalan. Dan yang kedua, bila anda baca soalan yang kedua, anda rasa A dan B was-was, tidak dapat menentukan jawapan yang betul. Jadi, cikgu cadangkan kepada pelajar di luar sana, cuba bulatkan dahulu di nombor soalan. Dan bila baca soalan yang ketiga, tak tahu, tidak mengetahui, tidak jumpa jawapan, sama ada yang betul yang salah tidak tahu, cuma anda pangkah di nombor soalan. Jadi ada 3 kategori untuk nak jawab objektif. Yang pertama, bertanda apa? Bertanda right untuk yakin betul. Yang was-was belum jawab lagi kerana anda belum pilih jawapan. Cuma tanda besar-besar di nombor soalan bulatkan, dan yang tiada maklumat, yang tidak mengetahui soalan tersebut dan nak pilih jawapan yang anda suka nak pilih jawapan, tandakan pangkah terlebih dahulu. Ini merupakan satu strategi. Ini cadangan cikgu, satu strategi yang baik untuk pelajar semasa menduduki peperiksaan nanti bagi menjawab soalan objektif. Okey, baiklah, seterusnya. Ini merupakan satu contoh soalan yang cikgu nak paparkan kepada pelajar-pelajar semua. Ini panduan mengubah soalan stimulus kepada soalan secara langsung. Soalan stimulus. Soalan stimulus perlu ada rangsangan. Rangsangan ini merupakan rangsangan kepada calon SPM. Bukan pertanyaan, rangsangan ataupun dipanggil stimulus. Okey. Soalannya, karya berikut mempunyai pengaruh terhadap rakyat Kesultanan Melayu Melaka. Itu merupakan salam. Salam saja, stimulus. Stimulusnya ialah hikayat Amir Hamzah yang pertama. Yang kedua ialah hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Jadi dalam stimulus itu ada 2 perkara ataupun ada 2 hikayat. Hikayat yang pertama ialah hikayat Amir Hamzah. Dan yang kedua ialah hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Ada 2. Jadi soalannya ialah, soalan yang hendak ditanya sebenarnya ialah, kita lihat dan cuba teliti, apakah pengaruh karya tersebut? Pengaruh karya tersebut. Itu soalan yang dikehendaki. Jadi anak-anak pelajar di luar sana, cuba potongkan karya berikut mempunyai, potongkan di hadapan dan di belakang, potongkan karya tersebut. Jadi soalan panjang, dia jadi ringkas. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk pelajar-pelajar boleh memahami dengan cepat. Jadi soalan yang akan berlaku ataupun ayat yang akan terjadi ialah, apakah pengaruh karya Amir Hamzah terhadap rakyat Kesultanan Melayu Melaka? Itu soalannya sebenar.
Tapi soalan kalau kita lihat soalan panjang. Tujuan cikgu beri cadangan di sini ialah ambil anak panah daripada apakah naik ke atas sampai ke stimulus yang pertama. Jadi soalan sekali lagi dia akan jadi, apakah pengaruh karya Amir Hamzah? Mengapa tidak letak 2? Hanya letak Amir Hamzah sudah memadai. Sudah mewakili stimulus itu. Maknanya Muhammad Ali Hanafiah tak payah diambil kerana dia perkara yang sama. Dia akan jadi hikayat Amir Hamzah terhadap rakyat Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kata tugasnya apa? Yang cikgu sebutkan tadi ialah apakah. Jadi pelajar-pelajar perlu menggariskan apakah dalam soalan tersebut. Dan kata kunci di situ ialah hikayat Amir Hamzah. Lokasi di mana? Lokasi ialah di Melaka. Jadi bumper total sebahagian ada dalam soalan. Iaitu apakah dan karya hikayat Amir Hamzah, kata kunci, dan rakyat Kesultanan Melayu Melaka. Rakyat Kesultanan Melayu Melaka merupakan tokoh ataupun siapa yang terlibat. Melaka ialah lokasi. Ini merupakan kaedah cara menjawab soalan stimulus. Kita nak ubah menjadi soalan secara langsung. Okey, baiklah seterusnya. Mari menguji minda anda untuk soalan objektif tingkatan 5. Cara-cara menjawab berdasar kepada panduan yang cikgu beritahu peringkat awal tadi, di sini cikgu akan paparkan. Beberapa soalan, hanya sebahagian kecil saja soalan tingkatan 5 untuk nak beritahu kepada pelajar cara yang berkesan dan mudah untuk memilih jawapan dengan syarat anda membaca dan kerap membuat latihan. Okey, seterusnya. Ini merupakan contoh soalan. Okey, contoh soalannya ialah kalau kita lihat di sini soalan SPM 2018. Soalan ini merupakan contoh-contoh soalan yang lepas. Kerana dalam soalan yang lepas sebagai panduan kepada calon 2020. Tanpa kita membuat panduan soalan yang lepas, suka kita meramalkan. Bukan kita meramal untuk kita mengetahui bentuk soalan yang hendak dikeluarkan nanti. Okey, contoh soalan. Maklumat berikut berkaitan dengan jawatan yang diwujudkan oleh British di Tanah Melayu. Itu merupakan salam. Okey, kunci dia ialah resident. Yang kedua ialah penasihat British. Jadi, mengapa soalan yang ditanya ialah mengapakah British mewujudkan jawatan tersebut? Jadi, sebagaimana yang cikgu beritahu, pangkah jawapan yang salah dahulu. Pelajar-pelajar kena ingat bahawa contohnya A, melatih peribumi dalam pentadbiran. Kalau jawapan yang salah, kita pangkah dan tulis TK di tepi. Apakah TK? TK ialah tiada kaitan. Okey, B. B ialah membaiki taraf hidup penduduk. Adakah berkaitan dengan kata kunci? Kita kena buat persoalan, adakah berkait dengan kata kunci? Kalau tidak berkait dengan kata kunci, kita tulis TK. TK apa dia? Tiada kaitan. Jadi ini tiada kaitan, maknanya jawapan tersebut tiada kaitan dengan kata kunci. Okey, C. Mengekalkan kedaulatan negara. Negeri. Iaitu jawapannya ialah TK. Tiada kaitan. Cuma yang D, yang bawah sekali D, menguasai sumber ekonomi. Menguasai sumber ekonomi merupakan AK. Ada kaitan. Kerana sebagaimana yang kita ketahui, kedatangan penjajah ke negara kita ialah untuk menguasai ekonomi. Sebelum menguasai ekonomi, perlu menguasai politik. Di manakah politik? Politik ialah melantik residen dan penasihat British. Cuma menguasai sumber ekonomi adalah satu jawapan yang tepat kerana mempunyai kaitan dengan kata kunci jawatan yang diwujudkan oleh British semasa British menduduki Tanah Melayu. Pada masa itu, kalau kita lihat ialah di negeri-negeri Melayu bersekutu mempunyai residen dan penasihat British ialah di negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu. Okey, baiklah seterusnya. Bagi soalan yang kedua. Ini sebagai contoh yang cikgu petik di sini ialah soalan SPM 2015. Ini di sini merupakan kaedah dan cara memilih jawapan saja. Okey. Antara yang berikut, manakah mencetus semangat nasionalisme di Asia Tenggara? Okey, manakah? Okey, ada juga kadang-kadang kunci soalan ini ialah semangat nasionalisme. Di mana?
Lokasi, ingat lokasi garis Asia Tenggara. Okey. Kata kunci dia adalah semangat nasionalisme, iaitu tingkatan 5 bab 1 muka surat 17. Okey, kata tugas, pelajar-pelajar semua, kata tugasnya ialah manakah? Dan kata kuncinya ialah semangat nasionalisme. Semasa memilih jawapan A, perang Rusia Jepun, adakah berkait? Okey. Kalau kita was-was masa bila baca jawapan A, tinggal dahulu. Okay, lihat kepada B. Perang dingin di Eropah, adakah berkait? Kalau tidak berkait, pangkah jawapan B. C. Perjuangan golongan Luddite. Kalau salah, pangkah terus. D. Perjuangan Parti Komunis. Perjuangan Parti Komunis tidak ada kaitan. Sebab pencetus semangat nasionalisme di Asia Tenggara mestilah ada kaitan dengan perang Rusia Jepun. Jadi jawapannya ialah A, jawapan yang paling tepat. Cuma kaedah yang cikgu papas di sini ialah cara memahami soalan. Cara memilih jawapan. Dan kaedah yang terbaik untuk mengukuhkan anda dalam kertas satu ialah anda kena latih soalan objektif berkali-kali, berpuluh-puluh dan beratus-ratus soalan untuk anda biasa dengan soalan yang telah dikemukakan. Terutamanya koleksi soalan-soalan yang lepas. Okey, baiklah seterusnya. Ini merupakan soalan 2004. Soalan SPM yang sebenarnya yang cikgu petik di sini. Okey, soalannya, mengapakah kedatangan British, kita lihat, ditentang oleh pemimpin setempat? Okey, tingkatan 5 dalam bab 2. Yang pertama, menguasai daerah mereka. 2, mempengaruhi masyarakat tempatan. 3, menyelaraskan penggunaan mata wang. 4, memperkenalkan sistem pentadbiran baru. Yang ini merupakan soalan aneka 2 pilihan jawapan. 2 aneka pelengkap. Kata kunci mengapa? Sebagaimana bumper tadi, huruf M ialah mengapa? Garis dahulu. Kata kuncinya ialah kedatangan British. Kedatangan British ditentang oleh pemimpin setempat. Mengapa? Soalan ini aras yang mudah. Tapi kalau tak kena cara menjawab memang salah. Okey. A, 1 dan 2. Semasa memilih jawapan objektif, kita perlu memilih jawapan yang salah dahulu. Kalau dilihat antara 1, 2, 3, 4 jawapan, kalau kita lihat di sini ialah nombor 1, betul ataupun salah? Menguasai daerah mereka. Menguasai daerah mereka. Okey, jawapan yang betul. 2, mempengaruhi masyarakat setempatan. Kalau salah, nombor 2 salah, lihat A, B, C, D yang ada nombor 2, terus pangkah. Menyelaras penggunaan mata wang. Menyelaras penggunaan mata wang memang tidak ada kaitan langsung dalam kata kunci. Salah. Yang ada nombor 3 salah. Maknanya cara automatik jawapannya ialah B. Iaitu 1 dan 4. Biasa kedatangan British sebagaimana kita ketahui ialah memperkenalkan sistem pentadbiran baru. Dan satu lagi ialah menguasai daerah mereka. Daerah mereka makna daerah setempat. Okey, baiklah, soalan seterusnya. Ini soalan SPM 2009. Rangsangan, ada gambar. Soalan pelbagai. Ada gambar, ada rajah, ada garis masa, ada jadual. Ini yang cikgu paparkan sebahagian kecil saja soalan untuk perbincangan pada hari ini. Okey, gambar berikut. Okey, gambar berikut, kita lihat gambar berikut menunjukkan Tunku Abdul Rahman sedang diarak di Bandar Hilir. Bandar Hilir merupakan lokasi. Tokoh ialah Tunku Abdul Rahman, kita garis dahulu. Mengapakah? Garis BAM, BAM. Mengapa? Peristiwa tersebut penting kepada masyarakat Tanah Melayu. Lokasi, Bandar Hilir dan Tanah Melayu. Kata tugas, mengapa? Kata kunci, Tunku Abdul Rahman diarak di Bandar Hilir. Bandar Hilir mana? Melaka. Melaka di mana? Tanah Melayu. Okey, jawapan A. Bila kita nak pilih A, B, C, D, kita kena buat persoalan. Persoalan yang pertama. A. Adakah pengisytiharan tarikh kemerdekaan? Kalau kata ya, kalau kata tidak, adakah ya ataupun tidak? Kalau kata tidak, pangkah. Kalau kata ya, nanti dulu. Kena baca keseluruhan jawapan, barulah memilih jawapan yang tepat. B. Kunjungan pemimpin negara. Adakah kunjungan pemimpin negara? C.
kempen pilihan raya. Adakah masa ini berlakunya kempen pilihan raya? D. Pembentukan Persekutuan Malaysia. Pembentukan Persekutuan Malaysia. Adakah di Bandar Hilir? Adakah pilihan raya yang pertama di Bandar Hilir? Jadi sekiranya tidak, anda terus menolak ataupun terus memangkah jawapan yang salah terlebih dahulu. Jadi cara automatik jawapan B, kunjungan pemimpin negara. Memang ada kaitan sedikit sebanyak, tapi hampir tepat. Sebenarnya salah. C. Kempen pilihan raya umum. Dan D. Pembentukan Persekutuan Malaysia. Ini merupakan jawapan yang tepat ialah bila kita menolak. Cikgu cadangkan amat sangat kepada pelajar menolak jawapan yang salah terlebih dahulu dan memilih jawapan yang tepat akhir sekali. Bagaimana nak memilih jawapan yang tepat? Pastikan cari pasangan antara kata kunci dan kosakata, prasakata dalam jawapan yang tepat. Itu paling mujarab untuk tackle soalan objektif. Baiklah anak-anak, seterusnya. Yang ini soalan SPMU 2017. Maklumat berikut berkaitan dengan matlamat kerajaan. Iaitu stimulus mengurangkan beban kewangan kerajaan. Dan kata tugas bagaimanakah? Jadi sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, maknanya perkara-perkara bagaimanakah, apakah, mengapakah, semuanya terdapat dalam soalan. Jadi bumper, ingat bumper total. Bumper total perlu digaris dalam soalan. Kerana ini merupakan pembayang kepada jawapan yang betul. Kita lihat jawapan yang pertama, jawapan A. Iaitu menambah pelaburan saham amanah. Adakah menambah saham pada masa itu? Sekiranya tidak, pangkah. Meningkatkan produktiviti negara? Sekiranya tidak, tengok jawapan. Frasa ataupun perkataan dalam jawapan kena padankan dengan kata kunci. Sekiranya tidak berpasangan, tidak berkaitan, memanglah jawapan tersebut salah. C. Mengembangkan sektor pertanian. Memang ada kaitan, tapi sedikit sebanyak sebab mengurangkan beban kerajaan. Mengurangkan beban kewangan kerajaan. Ini penglibatan sektor swasta. Jadi jawapan yang tepat memacu peranan sektor swasta. Secara tak langsung, bebanan kerajaan apabila dipikul oleh sektor swasta, secara tak langsung, bebanan kerajaan untuk aspek kewangan semakin berkurangan. Jawapan yang tepat di sini ialah D. Okey. Jadi cikgu pesan sekali lagi bahawa kita perlu menggaris kata kunci, kata tugas dan memilih pasangan kosakata dalam jawapan yang tepat berkaitan dengan kata kunci. Inilah formula yang terbaik untuk memilih jawapan yang betul dalam soalan kertas 1 Sejarah 1249 Palang 1. Okey, baiklah seterusnya. Okey. Ini merupakan kata-kata perangsang dan kata-kata semangat daripada cikgu pada hari ini untuk dikongsi kepada bakal-bakal calon SPM yang akan bermula tak lama lagi. Kata-kata semangat daripada saya untuk anda semua. Orang yang pandai tak semestinya berjaya, tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Cuba renung-renungkanlah kata-kata ini, semoga menjadi panduan dan azimat yang kukuh untuk anda mencapai kejayaan dalam peperiksaan SPM nanti. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada pelajar semua kerana sudi mendengar panduan menjawab kertas 1 pada hari ini. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.